inilah sedang diagihkan oleh Marshall. Marshall melakukan tanggungjawab yang terbaik untuk memastikan game juga berjalan dengan lancaran sekarang ini. Marilah kita masuk akhirnya ke dalam permainan kita untuk pusingan yang kedua. Pada petang ini, map Wrangle akan dimainkan sekarang. Inilah dia kapal terbang kita telah pun ditunjukkan di dalam visual anda. Akan bermula dari kawasan Lipovka dan akan berakhir di bahagian Quarry. Di mana kalau flight path seperti ini ada juga kemungkinan ianya akan pergi sekali lagi ke kawasan pulau SMB di sebelah selatan. Tapi kita akan lihatkanlah. Tak perlu nak berteka-teki terlalu banyak. Mungkin kita boleh bahaskan tentang drop spot pula sementara waktu. Dengan PA Barus, mereka akan turun di sebelah utara. Biasanya mereka akan pergi ke Stolberg Kameshki mungkin. Sebenarnya untuk Alter Ego, mereka akan pergi ke Lipovka. U202 berada di Milta Power. Bigetron Red Aliens di Milta. Sebenarnya Todak akan mengambil kawasan SPM mungkin. Ataupun mereka nak ambil kenderaan dan kemudian pergi ke destinasi mereka. Sekarang ni mereka berada di kawasan SPM lah. Shelter, Prison dan juga Mansion. Sebenarnya U2 Alliance Farm. Geekfam akan mengambil rumah 12 dan juga Ferry Pier. Di mana kali ini tidak ada Sam9, so tidak ada pertarungan berlaku. Tapi di Pochinki, perlawanan akan terjadi sekali lagi dengan Creed VIP duduk lebih rapat antara satu sama lain. So ini akan memberikan mereka peluang yang lebih tinggi untuk menang, tapi tidak. Satu pemain Creed VIP yang dijatuhkan terlebih dahulu oleh Libby. Dia ada DP 28 memudahkan beliau untuk melepaskan spray down tersebut. Baik, kalau kita lihatkan tadi, pemain Roy jauh. Dua sahaja yang ada di dalam kawasan Pochinki ini. Dan agak malang lah di situ, Creed VIP hilang satu. Betul, yang hilang tersebut lah Ciwi mungkin kemudian dapat dijatuhkan oleh Iron Pro, tembakan yang tepat. Dan kembali membalas dendam, satu berbalas satu. Untuk Voki dia ada Tommy Thompson dan juga Uzi ketika ini. Dan sepertinya di bahagian bawah sana akan ada satu pemain daripada Roy yang bersembunyi nama dia Liber. Liber dengan memegang satu PP Bison. Dua pemain akan menutup berhadapan dengan diri beliau, tapi PP Bison agak mencukupi sebenarnya untuk melakukan satu clutch dalam situasi ini. Mereka dah mula untuk bergerak bersama-sama. Ada kotak dalam rumah ini. Mereka seolah-olah yakin macam tiada sesiapa masuk ke dalam. Dapat satu. Tak. Yang dapat berbahaya. Satu adalah Creed VIP tadi. Tetapi tembakan yang cantik daripada Ciwi tadi. Yes, tapi sedikit berbahaya sebenarnya. Cuma satu flick daripada Cui dengan S1897 tersebut tepat mengenai Libby. Dan kita tahu shotgun adalah satu senjata yang sakit untuk awal permainan terutamanya. Shotgun memang sakit. Tapi untuk awal permainan, tatkala mungkin helmet dan juga armor yang level rendah ataupun mungkin juga tiada, itu memudahkan tembakan. Seperti tadi kita lihatkan satu hit saja menghadiahkan Creed VIP. Satu lagi mata singkir. Satu hilang. Tapi dua mereka dapat. Cuma sayang sikit lah. Mungkin kalau mereka tengok balik kan, mereka nampak yang dua pemain Roy tu jauh. Mungkin mereka boleh baiki sesuatu lah. Tapi sebenarnya tadi pun boleh dikatakan rezeki jugalah untuk Libby kan. Sebab dia dapat DP 28 di dalam rumah pertama yang dia turun. Betul. Kawan dapat pistol. Dia dapat DP. Anda kata... Tapi kalau angkat-angkat weapon tak perlu reload kan. Yang sini memang takkan reload kan. Terus tembak saja. Kalau lah ada mode mana kena reload dulu, mesti ada yang ni kan, yang menggelabah bila tiba-tiba enemy depan muka. Sebab DP dia punya reload time lagi lambat berbanding pistol. Kalau ada lah apa gameplay seperti itu, pistol tu mungkin menang lah dalam situasi tu. Sebab reload sekejap pistol kan. Benda tu kalau di PC je, kena reload dulu. Ambil senjata, tidak boleh terus menembak. Kena reload terlebih dahulu. Baru boleh menembak. Tapi of course untuk mobile, ada beberapa kekangan yang disebabkan device kecil kan. So, mungkin limited sikit lah kalau mereka nak betul-betul fast hand kau-kau. Lagi-lagi di awal permainan. Takat ni saya tak nampak lah tanda-tanda ataupun rumours yang mana auto reload itu akan dinyahkan. Diorang masih lagi manual reload. Cuma awal tu kan
bullet tu dah siap-siap dah ada dalam senjata. So, mereka boleh angkat senjata dan kemudian terus menembak sahaja. Tidak perlu untuk reload terlebih dahulu untuk tembakan yang pertama. Todak sudah pun selesai melakukan looting mereka mungkin sebab sekarang ini mereka ingin menuju ke arah checkpoint yang telah pun mereka pilih. Lebih ke bahagian utara. Benar sekali, pergerakan terus lakukan. Laju saja untuk mereka. Yang dikatakan oleh Todak, mana mereka seronok, pemain-pemain seperti Rocky dan juga Cleon seronok untuk berada di Malaysia, namun hanya perlu untuk membaiki sedikit sebanyak saja dari segi chemistry lah, dari segi percakapan, sebab mungkin ada sedikit saja boundary bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia kan. Lepas tu satu sesi interview di antara Rocky dengan Tash Bunny beberapa hari lepas. Setakat ni Todak belum lagi membariskan Ryu. Masih lagi dengan nampak orang pemain yang sama. Sekarang ni akan berjumpa dengan Talon. Lynx, dia memberikan pressure tadi, tapi pressure tu tak cukup sebab sekarang ni Todak betul-betul akan commit. Todak tahu dekat sini bukannya ada satu full squad. Sebab itulah mudah untuk mereka sekarang ni mencari Lynx. Menjadi mangsa. Tapi Rocky dijatuhkan oleh Linux. Adakah mereka akan menukar posisi mereka? Kenapa mereka meninggalkan Rocky? Adakah ini satu pancingan? Saya pun tak pasti sebenarnya. Bahaya, ya, dia dah nampak. Kebanyakan pemain dah mula untuk mendekat. Kalau betul dia nak selamatkan tadi, satu karya mungkin agak sia-sia dalam situasi ini. Tam nyawa tak banyak, Linux depan muka. Bunyi tapak kaki telah pun didengari. Tukar kepada S12K, pergi ke depan sedikit. Senang untuk terglide ke bahagian bawah. Tembakan yang baik daripada Linux. Dapat satu. Todak gameplay ganas yang cuba untuk laksanakan mereka. Sepertinya tidak menjadi dalam situasi ini. Berjaya untuk di reset ke? Belum lagi sebenarnya. Red Face datang ke sini tapi Iftar dapat satu pemain daripada pemain Talon ketika ini. Namun Todak dah hilang Rocky. Hilang juga Tam. Adakah perkara ini menguntungkan untuk mereka? Rasanya tidak. Sekarang ini mereka pula yang lebih banyak hilang berbanding Talon. Ya betul, mereka dah hilang dua. Talon tadi dah pun selesai untuk mengangkat kembali rakan mereka yang terjatuh. Dengan Red Face sekarang ni pun masih lagi boleh diselamatkan. Cuma untuk pemain Talon, mereka masih lagi take time sebenarnya untuk mengangkat Red Face. Diorang tahu yang mereka ada satu lereng yang boleh mereka sembunyikan diri mereka. Kemudiannya mereka dah dapat dua pemain Todak. So sebenarnya upper hand dimiliki oleh mereka. Tapi tembakan yang tajam sekali lagi daripada Iftar tepat mengenai Linux. Dengan Red Face telah pun diangkat kembali. Bukan situasi yang baik untuk Todak. Kejatuhan demi kejatuhan yang mereka lakukan malangnya tidak dapat diterjemahkan kepada mata singkir. Tapi Misery dekat sini dijatuhkan. Kali ini Iftar boleh secure mata singkir ini selepas Misery terlalu jauh daripada rakan pasukan. Dan Linux pun masih lagi belum diangkat. 2 lawan 2 sebenarnya. Masih lagi ada peluang. Iftar lagi sekali tembakan tajam. Mantap sekali daripada Iftar. Benar-benar menunjukkan pengalaman beliau bermain di PMGC tempoh hari sekarang ini. Kematangan gameplay itu dapat disaksikan oleh beliau. Tapi Cleon malangnya sedikit jauh daripada Iftar. Dan Boom juga telah pun datang untuk memberikan gangguan sebenarnya. Ya, jadi apa yang boleh lakukan ketika ini untuk Leon adalah bergerak pergi saja. Manakala di satu posisi yang lain, BGR ketika ini baru saja memperolehi satu mata singkir untuk pasukan mereka. Manakala di bahagian belakang satu lagi kejatuhan berjaya untuk dilaksanakan oleh Zuxi. Cantik tembakannya tadi. Dan dia akan melihatkan saja pemain dari SDX tersebut. Bergerak pergi dua pemain mereka. Mengindahkan saja rakan yang dah jatuh tadi. Dah tak boleh berbuat apa-apa dah. Belatan berada di utara. Adanya Infinity di pertengahan belakang. Ada Face Clan juga. Boom. Sebenarnya tempat pertarungan antara Todak tadi adalah tempat yang agak baik. Tapi apakan daya. Sukar untuk mereka menghapuskan Talon. Walaupun Iftar tadi melakukan satu mainan yang sangat kemas. Bayangkanlah dia dapat hampir 3 kan. Main lawan mereka. Cukup baik daripada Iftar. Tapi hanya 2 saja yang berjaya untuk disahkan sebagai mata untuk Todak. Sayang sedikit tadi di awal-awal itu. 2 pemain mereka jatuh. Lepas mereka dapatkan 1. Yudo tu
akan menyelit masuk di kawasan Stolber berlawan dengan PA Barus. Dua pasukan yang sekarang ini betul-betul memerlukan mata. Akan berlawan sesama sendiri. Jim telah pun diletupkan oleh Abi. Dan kelihatannya pada waktu ini U2O2 benar-benar ingin bermain dengan lebih agresif untuk mencari di manakah kedudukan pemain-pemain PEA. Tapi kita tahu PEA Barus ni adalah satu pasukan yang memang kalau mereka tak perlu nak bagi informasi, mereka tidak akan memberi informasi. Cleon malangnya dijumpai oleh Red Face. So Todak terkeluar di tempat yang ke-16 dengan 2 mata. Ini memberikan mereka sejumlah 73 mata setakat ini. Masih lagi boleh dikira selamat jugalah untuk satu pusingan. Tapi selepas ini mereka perlu mencari lagi lebih banyak mata. Ya benar, sebab dikatakan sekarang ini yang paling rapat dengan mereka Creed pun dah ada 2 markah. Dan 10 markah perbezaan bersama dengan Face. Kalau anda lihatkan, Creed masih lagi boleh mengejar. Yang bawah ni semua boleh mengejar dan menunggu waktu saja. Boom, andai kata ini adalah game terbaik untuk mereka juga. Untuk berada dalam top 8 bukanlah satu perkara yang mustahil bagi pasukan mereka. U2 tu dah bertari berpusing-pusing, mencari-cari dan akhirnya dah ada bunyi tembakan dilepaskan oleh pemain PA. Mungkin tu telah pun memberikan satu kepastian kepada U2O2 bahawasanya ada satu pasukan PA di bahagian dalam kawasan ini. Mereka mula untuk bergerak mengantar satu. Ada balingan boom daripada pemain PEA dan berjaya untuk mendapatkan satu pemain U2O2 yang cuba untuk menyerang tadi. Dan sekarang ini sepertinya dia akan selesaikan pemain tersebut. Bom tangan itu terpantul ke tempat yang lain. Cubaan lagi daripada pemain PEA ini, bulatan yang seterusnya. Titik pertengahan kita adalah Talon. Tapi dapat dilihatkan sekarang ini U2O2 mereka lesap belum. Memang PEA saja lesap satu. Tapi Infinity ada beberapa kejatuhan berjaya untuk dilaksanakan oleh pasukan mereka. Pick Me dah jatuh satu sebenarnya sekarang. Ya, tapi pada waktu ini kita lihatkan Abi terjatuh, perlu untuk diselamatkan oleh Jumper. Tapi di sinilah sebenarnya perlawanan yang berlaku di antara Infinity dan juga Pick Me di kawasan stesen minyak. Tembakan dilepaskan cantik daripada BA11. Satu saya lagi perlu untuk dicari, tapi malangnya BA11 juga dijatuhkan pada waktu ini. 2 lawan 1 situasinya. Kena settlekan cepat sebab ada yang dah bersedia untuk menjadi third party tadi. Kalau tak silap ada nampak. Bukan. Mereka berada di sebelah bukit sebenarnya. Dengan sekarang ini, Talon baru saja selesai berlawan dengan Todak. Boom. Yang dah lama mengintai ke arah mereka sekarang ini akan datang untuk menjenguk. Dan itu akan menjadi kerataan mungkin untuk Talon. Ya benar sekali, tapi Geek Fam sedang bermain dengan begitu agresif. Face dapat satu. Melanya pun tak banyak, tetapi tetap kerataan terjadi. Geek Fam bermain dengan cukup baik ketika ini. Ada 4 mata sikit topaskan mereka. Kalau momentum ini mampu dibawa, mungkin ada peluang untuk tinggi lagi markah bagi mereka. Tapi kini VIP Vokil berjarak jauh. Kejatuhan yang mudah dilakukan oleh diri beliau. Satu lagi mata singkir akan masuk ke dalam poket. Tapi Ciwi menginginkan perkara itu. Mungkin dia juga menginginkan loot tambahan. Ya betul. Sebab setiap kotak itu memberikan barangan tambahan. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk membiarkan sahaja. Sebab sekarang ini bulatan itu lebih penting. Mencari tempat yang lebih sedap untuk dimainkan. Sebentar tadi U2O2 berjaya untuk jatuhkan satu main boom. Tapi nampaknya reset tak ada masalah untuk dilakukan oleh boom. Kerana mereka ada sebuah compound untuk diguna pakai. 12 pasukan sahaja yang tinggal. Kali ini lebih laju sebenarnya perlawanan kita. Disebabkan oleh bulatan yang ditarik terlalu awal ke bahagian atas. Menyebabkan banyak pasukan yang membuat rotasi awal dan berjumpa sesama sendiri. U2 Lions masih lagi mengekalkan satu gameplay yang lebih pasif. Olio direhatkan nampak gayanya setakat ini. Untuk kedua-dua pusingan, untuk memberi ruang dan peluang kepada Leon Dizzy. Yang pertama kali sebenarnya bermain di peringkat C ini. Untuk mungkin meningkatkan lagi skill dan juga pengalaman beliau. Ya, perhata untuk Team X yang memang tinggal seorang saja tadi. Tapi Creed, mereka sedang mencari pemain yang bersembunyi dalam ni. Daripada 2 arah Roy, hilang satu pemain mereka. Reloading melakukan belatan seterusnya bukan milik mereka. Tapi ada 2 kenderaan untuk diguna pakai. Tapi apa yang diperlukan oleh Creed adalah barangan ini terlebih dahulu. Loading dilakukan oleh pemain Creed ini. Pergerakan dilakukan. Dia tembak daripada bahagian belakang. Itu adalah U2 Lions. Mereka kena bergerak cepat. Kalau tidak, nyawa mereka akan hilang dengan cepat yang mungkin. Zone dah makin sakit. Ini stage yang keempat. Ya. Tapi lihatkanlah Creed VIP. Betul-betul tersangkut sekarang ini. Kerana bukaan yang dibuka oleh U2 Lions terlalu besar untuk memudahkan mereka mencari pemain Creed VIP. Tapi Leon Dizzy dia hampir-hampir sebenarnya jumpa satu main tadi.
Cuma tiba-tiba dia design untuk tak ada ni. Kemudian berpatah balik ke bahagian belakang. Tapi itulah dia pemanduan yang dilakukan oleh Voki. Telah pun dilihatkan oleh Kluk. Pernah bermain di dalam sebuah pasukan yang sama pada musim luruh tahun lepas. Kali ini akan bertempur sama sendiri disebabkan oleh bulatan yang tidak berpihak kepada mereka. So setiap pasukan semestinya akan cuba juga untuk memastikan mereka tidak akan ditikam daripada bahagian belakang. Tapi Voki tembakan yang baik terhadap Flex. Leon Dizzy dapatkan pula Cui. Voki saja yang perlu untuk ditembak pada waktu ini. Tapi rasanya untuk Yudo Lions, mereka akan memfokuskan untuk melakukan reset terlebih dahulu dengan Kluk diantar ke bahagian hadapan untuk mencari Voki yang tersangkut di sebalik sebuah batu. Ya, dah ada 4 mata singkir sebenarnya untuk Voki. Cuma, lihatkanlah letupan yang berlaku di bahagian belakang tadi mengakibatkan dia tak sempat untuk berbuat apa-apa. Terkeluar sudah creep VIP dengan 4 mata singkir. BTR, Yudo Lions boleh reset kembali tapi Yudo tu dalam pencarian mereka kepada pemain-pemain PEA. Sekarang ini ada 2 saja yang tinggal untuk PEA. Namun, Adam berjaya untuk dapatkan 1. Ada bom tangan dilempar ke bahagian bawah. Adam terpaksa untuk pergi ke bahagian belakang sedikit. Abi membawa M4. Tukar kepada DBS. Mungkin dia boleh santai dulu untuk mengangkat rakannya. Cuma apa yang dipentingkan ketika ini adalah kill yang ada di bawah ini. Api-api dibaling. Pemain itu memegang DBS. Tapi Abi, skill pemain ini ada, memang tajam. Ya, satu pancingan yang baik sebenarnya dilakukan oleh Abi. Sebab tadi dia tahu biasanya orang memang akan cuba untuk pre-fire secepat mungkin DBS tersebut. So apa dia buat adalah dia pancing, dia keluar, kemudian dia masuk terus, kemudiannya barulah dia keluar balik dan melepaskan tembakan. Dan itu membenarkan Yudo untuk mendapatkan 4 mata pada waktu ini. Cuba untuk menghidupkan peluang untuk mengejar top 8 bagi masuk ke dalam Super Sunday. Tapi masih lagi belum boleh dikatakan mencukupi lah sebab jarak antara mereka dan juga Roy pun masih lagi boleh dikatakan banyak. Roy dah ada 48 mata, Yudo Otto baru 32 mata setakat ini. 33 lah campur dengan satu placement yang mereka telah pun dapatkan kerana berada dalam top 8 ini. Tapi kali ini game kita memang betul-betul laju. Sangat-sangat laju sebenarnya. Dengan bulatan keempat pun dah tinggal 32 orang. Ya, scream ke? 8 pasukan baru saya perasan. Laju betul. Yang menarik sedang terjadi. Tapi biasalah Chan kan, last chance. Cuba sedaya upaya, mungkin banyak komen mengatakan kena bermain agresif. Disebabkan itu, kebanyakan daripada mereka terus tukar gameplay mereka. Kita kena faham siapa yang ada kat last chance. Ini mungkin sedang menerima juga tekanan daripada fan-fans mereka. Kenapa korang main pasif dan sebagainya. Cuba tukar gameplay. Dan itu yang ditunjukkan oleh kebanyakan pasukan yang anda lihatkan sekarang. Ya betul. Sebenarnya kan kalau kita lihatkan dari segi placement ni biasanya takkan ada banyak sangat perbezaan. Memang kebanyakannya akan datang daripada elimination. Betul. Ya betul, placement tu penting. Kalau busuk sangat placement pun masalah juga. Betul. Tetapi andai kata anda boleh konsisten dan sentiasa berada dalam top 8, ini bukanlah satu isu yang besar sangat untuk lepas ke Super Sunday. Kita ada contoh kan, RRQ berapa kali dia dapat 2 je mata placement. Betul. Tapi dia ada begitu banyak mata singkir. Teruskan mereka, meletakkan mereka terus dalam top 3, top 4 waktu match standing. Tapi sekarang ini kita lihatkan ada sebuah compound yang besar yang belum lagi dipegang oleh mana-mana pasukan. Saya rasa Yudo Lions berminat untuk pergi ke kawasan compound ini, tapi mereka masih lagi memerhati. Sekiranya ada informasi bahawa di situ ada orang, saya rasa mereka dah pun mengetahui bahawa mungkin compound itu kosong. Cuma duduk dekat low ground itu, satu masalah dia kalau circle itu tarik ke bukit, Amy, akan jadi masalah untuk mereka keluar. Itu adalah masalah paling besar lah untuk duduk di kawasan low ground seperti itu. Tapi Damrut, tembakan yang baik terhadap Megamind. Sejak semalam kan, Geekfam dapatkan chicken dinner, Amy, kita nampak Geekfam dah mula berani untuk mengambil fight. Dah mula lebih aktif lah, lebih proaktif untuk melihatkan ke kawasan sekeliling. Kalau tak kan, waktu hari pertama lah terutamanya mereka dapatkan hanya berapa? 10 mata? Selepas 6 pusingan, waktu tu mereka bermain terlalu pasif. Ya. Macam baru kenal PMSL, tapi sekarang ini mereka macam dah mahir dengan segala-galanya. Lihatkan begitu banyak bom yang dibaling terhadap pemain AE. Boom. Tekanan berterusan diberikan kepada AE. Tidak sempat untuk bernafas, tidak sempat untuk react pun sekarang ini. Cuba tu dilaksanakan oleh pasukan mereka. Tapi berjayakah Frenzy? Dia dah nampak dekat manakah keberadaan Rosemary. Tapi Rosemary, posisi yang sekarang ini agak baik, memberikan dia satu kejatuhan kepada pihak lawan. Tapi di bahagian belakang mungkin juga ada gangguan akan diberikan daripada bahagian atas bukit kalau saya perasan tadi.
Yami megang satu bom tangan. Lemparan ke bahagian hadapan sana. Rosemary memberikan damage yang begitu banyak. Boom, betul. Tadi dia memberikan begitu banyak tekanan kepada AE. Tetapi lihatlah bagaimana Table Eastern terbalik sudah mereka. Tiba-tiba sekarang ini AE dia macam roda. So kejap-kejap AE dekat atas, kejap-kejap boom dekat atas. Dan sekarang ini tiba-tiba boom ada satu dan AE ada satu. Ya, kejutan yang baik dilakukan oleh Alva sebentar tadi, menjatuhkan 2. Itu adalah kejatuhan yang penting. Dan sekarang ini hanya Rosemary saja yang perlu untuk dicari. Yami dalam keadaan knockdown, 1 lawan 1. Boom ataupun AE yang akan menang. Rosemary mengambil keputusan untuk turun ke bahagian bawah sebab dia tahu di bahagian bawah ini sukar sebenarnya untuk push dilakukan. So fokus yang dilakukan oleh beliau adalah untuk mengangkat terlebih dahulu akas pasukan dia. Tetapi pancingan daripada Poundbeat tadi telah pun memaksa Rosemary untuk menghentikan penyelamatan tersebut. Tapi masalahnya sekarang ini boom dilihatkan oleh Yudo2. Ini menyebabkan boom terkeluar dan hanya tinggal Alter Ego yang tersangkut di bahagian bawah dan mereka juga tidak akan terselamat. Bulatan terlalu sakit. Top 5 sekarang ini. Kita ada 2 pasukan Malaysia dengan 4 orang pemain ini. Ya, benar sekali. Top 5. Ni yang kita akan lihatkan. Zerzia melihatkan Pygmy terlebih dahulu. Tapi daripada jarak jauh, Flex. Tembakan yang terlampau tajam membenarkan mereka. Satu lagi mata tambahan 5 untuk pasukan mereka bawa masa sekarang. BTR, Yudo Lions, Pygmy dan juga Yudo2. Sedang berada di dalam permainan. Lions melihatkan kedudukan drone tadi iaitu Flex. Leon pula tahu di mana keberadaan BTR. Dia dah nampak ada 2 kepala di bahagian atas bukit tersebut. Tapi daripada bahagian belakang Yen dapat satu tembakan yang tajam daripada mereka. Ini mungkin antara pusingan yang terbaik akan dipersembahkan oleh Yudo2. Ya betul, tapi mereka kena berhati-hati juga sebab sekarang ini Pygmy adalah lawan mereka. Yudo2 kena tinggalkan kawasan bukit tersebut, kena turun sedikit. Yudo Lions akan memberikan juga tekanan kepada Pygmy pada waktu ini. Vexi cuba untuk dicari tapi Vexi telah pun selamat untuk turun ke bahagian bawah. Untuk Bigatron Red Aliens ini yang menarik, Amy. Diorang sebenarnya ada. Diorang ada full squad. Tetapi di bahagian kanan itu mereka mengambil keputusan untuk tak payahlah buat apa kita nak involve lebih-lebih kan. Sebab sekarang ni kita boleh santai saja. Dan itulah mereka berjaya untuk mendapatkan timing yang tepat untuk melihatkan Yan cuba untuk memandu kenderaan ke bahagian hadapan. Menyebabkan sekarang ini Yudo2 telah pun kejatuhan 1. Razor kena berhati-hati, tembakan daripada bahagian Zuxi pula menyebabkan beliau tersangkut pada waktu ini. Begitu juga dengan jumper api juga dicari oleh Genforce. Yudo2 sedikit berbahaya untuk mereka pada waktu ini kerana Bigatron Red Aliens telah pun mengambil keputusan untuk mengepung pemain-pemain mereka. Ya, Yudo2 tinggal 3 saja. Posisi yang lebih selesa dapat ditunjukkan oleh pemain BTR. Namun daripada bahagian bawah, Yudo Lions mendekat. Ada posisi dari Bigatron. Dan sekarang ini Genforce sahaja di kawasan luar bulatan kita. Tapi dia sedang ditekan daripada 2 orang pemain Yudo2. Kena mencari kemasukan ke dalam mata rank seterusnya. Ya, tekanan cuba untuk diberikan oleh Genforce tapi eventually dia kena juga masuk ke dalam. Cuma saya rasa sebab 3 rakan sepasukan dia dah ada di dalam, dia tak perlu nak terburu-buru pun untuk masuk sebenarnya. Dia boleh patah balik ke bahagian belakang yang mana Yudo2 tidak ada pemandangan secara jelas untuk menembak ke arah beliau. Sebab itulah dia yakin sekarang ini untuk masih lagi memberikan tekanan kepada Yudo2 tapi Genforce kena berhati-hati. Ada satu bom tangan yang datang hinggap ke arah beliau, memberikan sedikit damage. Tapi tidak mencukupi untuk menjatuhkan Genforce lagi. Tapi Pygmy dah sampai dekat bahagian belakang. Ini akan menjadi suatu perkara yang berbahaya untuk Yudo2. Depan dan belakang ada 2 pasukan yang sedang melihatkan ke arah mereka. Betul. Sekali lagi mereka diasak di satu kawah dan kawah ini dilihatkan oleh Pygmy bersama dengan BTR Jumper. Posisi dia sahaja yang sekarang ini belum lagi ditemui. Tapi setelah BTR lebih ke depan, mereka berhadapan dengan Pygmy. Ada tembakan yang berjaya untuk mendapatkan 1. Joe Branke, tembakan yang tajam dilakukan oleh diri beliau. 7 mata sikit telah pun untuk mereka. Ini merupakan stage yang ke-6 dan lihat kalah sekarang ini top 4 situation kita. Lions sebahagian bawah belum lagi mengganggu tapi Jumper dapat 1. Dia telah pun ke depan tadi. Dia tak sempat untuk mengambil mata singgit tersebut. Ya, sayang 1000 kali sayang. Tapi sekarang ini mungkin Yudo Lions boleh mendapatkan berita gembira daripada perlawanan antara Pygmy dan juga BTR. Kerana sekarang ini kalau kita lihatkan, masing-masing ada kejatuhan yang telah pun berlaku. Tapi Zuxi akan diangkat terlebih dahulu oleh Satar. Genforce juga telah pun kembali semula ke dalam perlawanan kita. 4 lawan 4 situasi antara 3 pasukan berbeza. Dengan Yudo Lions boleh menjadi pihak ketiga. Tak perlu nak beria pun. Mereka duduk je dekat situ dan sekarang ini pun bulatan dihidangkan kepada mereka.
menunggu saja Pygmy dan juga BTR untuk datang. Kemudiannya mereka boleh dapatkan 1 demi 1. Betul. Cuma mereka kena berharap agar dua-dua pasukan ini tidak akan datang pada waktu yang serentak. Benar, Flax masih lagi belum berada di dalam bulatan kita. Dan posisi pertarungan ini kelihatannya agak janggal untuk Lions, di mana mereka di lereng bukit ini. Senang sebenarnya untuk dilihatkan kalau ada siapa di bahagian belakang, tapi kalau ada balingan bom tangan mungkin mudah untuk dielak oleh pemain-pemain Yudo lain, sebab selalu kalau baling turun ke bahagian bawah ni dia akan melantun turun lagi kawasan yang lebih bawah. So probability tu agak tinggi lah untuk selamat. Tapi masalah untuk Pygmy pula, awak tengok. Pygmy kalau dia nak masuk ke dalam circle, dia kena gerak ke arah Yudo Alliance. Betul. Di mana dia tahu, oh of course Yudo Alliance ni dah ada setup yang telah pun mereka lakukan. Tapi kalau dia orang pergi ke bahagian belakang pula, di situ dah ada BTR. So ini menjadi satu dilema untuk Pygmy, ke manakah mereka akan tuju untuk masuk ke dalam circle, tapi akhirnya mereka memilih untuk pergi ke arah Yudo Alliance. So akan ada pertarungan berlaku mungkin antara kedua-dua pasukan ini dengan BTR mungkin juga akan menjadi pengganggu daripada sebelah atas. Betul, bahagian atas, bahagian yang paling selesa, bahagian yang mudah saja mencari kepala. Dan kedudukan Starless adalah di kedudukan yang premium dalam bulatan kita yang ketujuh ini sekurang-kurangnya. Tapi lihatkanlah Joe Branky menyaksikan kedudukan Adik Luke dan bahkan berterusan terarah kenderaan ini. Dan ini mungkin akan menjadi bunker kepada, ya memang confirm dah jadi bunker. Tapi kepala Adik Luke masih lagi dicari oleh Joe Branky. Dan bahkan berterusan ke tempat yang sama. Masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Dia berani untuk melepaskan tembakan ini kerana Adik Luke kesilapan besar. Hampir-hampir menjadi mangsa tadi. Flax terjatuh. Ini masalahnya apabila bertarung di kawasan lereng-lereng ini. Senang nak terjatuh dan hilang nyawa begitu saja. Tapi masing-masing dah dapatkan posisi mereka yang tersendiri. So ini akan menyebabkan kita kena bergantung kepada satu lagi bulatan untuk mungkin memberi satu analisis dan juga jangkaan pasukan mana yang boleh mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sebelum kita pergi ke bulatan yang dah tak ada bulatan dah. Tapi Yudo Alliance sekali lagi akan dapatkan bulatan. So ini peluang terbaik untuk mereka. Bigatron Red Aliens, kalau mereka nak push, mereka nak tekan pemain Yudo Alliance, mereka kena berhati-hati juga daripada Pygmy. So mungkin secara tidak langsung sekarang ini Yudo Alliance dijagalah. Tapi dengan syarat mereka tak boleh ada kejatuhan berlaku. Betul. BTR mereka kena turun sikit. Pygmy pun kena ke hadapan sedikit. Flax dari di bawah dilihatkan oleh Satala sekarang ini Leon. Tapi sepertinya selepas ini 18 meter memang dia kena turun sedikit. So di bawah ini mungkin akan menjadi tempat yang seterusnya bagi pasukan BTR. Satar telah pun meletakkan beberapa bom asap untuk memastikan kawasan ini selamat untuk mereka duduki. Cuma setelah mereka selamat, mungkin akan ada begitu banyak bom tangan dibaling daripada bahagian bawah. Jimmy menunggu juga kehadiran pemain-pemain ini. Tetapi lihat kalau beberapa kali dah Flax ni jatuh. Dah hampir 2 kali, dah hampir 3 kali dah sebenarnya. Dan ada satu kejatuhan telah pun terjadi. Dan itu mungkin daripada Pygmy, daripada bahagian kiri ini. Memberikan tekanan berterusan. Jimmy buka ruang, tapi Satar tembakan S12 namun ditembak kembali oleh Flax. Berjaya untuk mendapatkan satu mata tambahan untuk Yudo Alliance. Ya betul, ini mengurangkan sedikit kekuatan anggota untuk BTR. Dan sekarang ini Pygmy juga mengganggu mereka. Sukar sebenarnya untuk BTR nak bergerak sudah sekarang ini. Sebab kedudukan mereka dah tak ada dalam bulatan yang seterusnya. So mereka terkepung di antara dua pasukan yang berbeza. Sekarang ini dengan Zuxi juga telah pun dijatuhkan. Lapar saja yang perlu untuk dicari. Pygmy akan bermain di kawasan high ground. Mereka cuba untuk mengambil alih tempat yang dipegang oleh BTR. Tapi Flax terlalu terbuka sebentar tadi. Mudah untuk dilihatkan oleh Lapar. Masih lagi kelaparan walaupun di dalam situasi yang genting. Untuk mendapatkan pihak musuh dengan Leon. Malangnya dijatuhkan juga oleh Billboard dengan bom tangan. Dan sekarang ini Pygmy tahu Yudo Alliance tengah fokus untuk membuat reset dan mereka di dalam keadaan kekurangan. Ya betul, daripada atas daripada bawah semua arah mereka datang. Ini akan menjadi masalah terbesar kepada pasukan Alliance ketika ini. Tinggal 3 saja pemain mereka yang berdiri. Joe Branky balingan bom tangan daripada bahagian atas mencari Adik Luke. Tepat mengena pemain itu. Jimmy terjun ke bawah, dia tergelincir tetapi berlawan dengan Billboard ini dia dapatkan. Tak, dia yang jatuh. Seorang saja yang tinggal. Dan itu adalah Flax. Flax nyawa sedikit saja lagi. Winner chicken dinner diperoleh oleh Pygmy dengan begitu kemas boleh dikatakan tadi untuk pusingan kita yang kedua. Pasukan dari Indonesia ini. Ya, mereka tahu bahawa BTR
sedang ditekan oleh Hudok Lions. So apa mereka lakukan adalah mereka masuk campur, memberikan tekanan juga kepada BTR untuk sekurang-kurangnya menyelesaikan salah satu pesaing yang ada pada bulatan tersebut. Dan hasilnya, disebabkan BTR juga jatuhkan pemain Hudok Lions, Billboard pun dapat jatuhkan Leon tadi dengan satu bom tangan.